EPL Recap Game Week 36, let's go! Chelsea 2, Wolves 2. Seri yang rasa macam kalah kepada Wolves. Tuchel memilih untuk rotate front 3 dia, pakai Pulisic, Lukaku dengan Werner kali ini. Mount dengan Havertz sekadar memanaskan bangku simpanan dan ternyata ia membuahkan hasil jugalah dengan dua jaringan Lukaku yang meletakkan mereka dalam kedudukan selesa. Tapi setiap kali Chelsea melakukan serangan, nampak seolah-olah serangan balas Wolves tu betul-betul expose barisan pertahanan Chelsea. Kenapa Malang Sarr dan bukan Chalobah masuk untuk pertahankan kelebihan 2-1 tu, aku sendiri tak boleh nak brain. Sedangkan bagi aku Chalobah lebih kebal. Kau tambah lagi faktor 3 pemain pertahanan utama Chelsea musim depan akan berhijrah ke La Liga, iaitu Rudiger, Azpi dengan Christensen, menjadi satu prospek yang menakutkan untuk musim baru nanti kan. Jangan lupa Arsenal boleh rapatkan jurang perbezaan kepada satu mata saja dengan kemenangan ke atas Leeds. Berita baiknya pula, owner baru Todd Boehly, LA Dodgers punya owner tu, yang dah masuk beli klub Chelsea bernilai 4.25 bilion pound, katanya tengah rancang untuk perbelanjaan musim panas. So paling kurang adalah muka-muka baru yang akan masuk nanti kan, sebagai pengganti kehilangan ramai tonggak utama, terutamanya di barisan pertahanan Chelsea tu. Member ada dekat stadium tengok game, tapi lawak dia terkejut dan tak faham kenapa gol Loftus-Cheek dibatalkan. Mungkin dia tak faham lagi VAR tu apa dan bola sepak itu apa secara amnya. Mungkin fan Chelsea boleh mengajar dia lah basic bola sepak tu Secara jujurnya aku menganggap Chelsea sebenarnya tak ada luck, sebab first half tu minimum boleh leading 2-0 weh. Sebab pada aku gol Timo Werner tu patut kekal lah. Agak-agak lah Roman Saiz lembik sampai kena body contact Werner yang kecil tu boleh jatuh tergolek weh. Tak logik. Member dalam bab tak boleh nak kejar speed Werner tu, patut gol tidak dibatalkan pendapat aku kan. Gol Loftus-Cheek tu offside, sejengkal kau tak boleh buat apa lah. Wolves yang ramai anggap sekarang dekat pulau, tapi sebenarnya diorang main elok weh. Banyak peluang juga, antaranya Saiz menanduk terlalu tinggi dari free kick Pedro Neto. Lepas tu Pedro Neto pula melepasi Thiago Silva dan memaksa save daripada Mendy. Rebound pula Dean Donker membazir. Ryan Ed-Nouri dah lari hampir one on one dengan Mendy, tapi first touch dia hampir terus rembat ke laut. Aku berani cakap peluang-peluang terbaik first half lebih banyak kepada Wolves, yang kerap melakukan serangan balas kerana possession ternyata Chelsea pegang waktu tu lebih 60% kan. First time aku tengok Lukaku main tangan dengan jari dia tak naik macam ni dah. Yang terus elok kau perform kan. Gol pertama Chelsea muncul selepas Lukaku try mengelak bola keluar padang, tapi dua-dua tergolek dia dengan Saiz. Saiz pula main kotor, naik kaki, try menjatuhkan Lukaku dalam kawasan penalti. Memang tak ada alasan lah kan. Kadang-kadang aku tak faham kenapa diorang ni buang masa protes, sedangkan memang sengaja dia naik kaki tu kan. Lukaku step up dan menghantar Jose Sa ke direction yang salah. Gol pertama Lukaku sejak Disember lawan Brighton, tak silap aku last gol dia kan. Selang 138 saat dia tunjuk sekali lagi kenapa dia masih dalam perancangan Tuchel untuk musim depan. Dia menghukum kesilapan barisan pertahanan Wolves. Cody dengan Neves nampak pening kejap. Pulisic ambil kesempatan melorongkan bola kepada Lukaku, melepaskan rembatan dari penjuru kotak penalti untuk kedudukan 2-0. Second half, Chelsea banyak bazir peluang sebenarnya nak tambah jaringan, dan apabila Wolves melakukan pertukaran beberapa pemain, itu yang menjadi tonik kepada kebangkitan Wolves. Salah satu, Trincao. Dalam situasi serangan balas, potong masuk dari sebelah kanan ke kiri ataupun ke tengah lah kan, melepaskan rembatan ke far post untuk gol pertama Wolves. Mendy bengang tanya mana hadangan dari pertahanan Chelsea yang nampak sekadar backtrack, memberi ruang untuk Trincao melakukan percubaan. Jimenez pun ada impak besar melakukan percubaan yang sedikit je tersasar, dan peluang keemasan menyamakan kedudukan datang kepada Trincao sekali lagi. Dalam kawasan penalti dia dah gentel dua player, tapi try dia last sedikit je tersasar kan. Silap-silap Wolves boleh menang game ni Goyang gila backline Chelsea waktu tu. Seorang lagi pemain gantian yang membawa impak paling besar bagi aku adalah Chiquinho yang melakukan 2 assist. Mamat ni lah yang deliver cross pada waktu kecederaan minit ke-97, ngam kepada corner Cody yang menanduk masuk dari jarak dekat, menewaskan Mendy untuk menghampakan fans The Blues dekat Stamford Bridge sekali lagi. Apa dah jadi dengan Stamford Bridge Dulu susah benar datang sini dapat result. Sekarang siapa-siapa boleh datang dapat point kan. Brentford, Arsenal dan Wolves paling latest kan. Sekarang tiba-tiba top 4 nampak dalam kedudukan bahaya, walaupun aku yakin tak ada masalah Chelsea nak secure top 4. Tapi still Tuchel kena letakkan barisan kesebelasan terbaik lah kan, lawan dengan Leeds nanti pertengahan minggu. Walaupun dia kena fikirkan juga tentang final Piala FA pada hujung minggu depan. Leeds pun boleh kata lihat juga bila main dekat Ellen Road, dekat home sendiri. Lagi-lagi diorang sekarang terdesak nak kekal dalam EPL musim depan. Antara faktor aku nampak kehilangan besar Chelsea apabila Alonso digantikan selepas half time dengan Saul. 2 gol Chelsea datang dari belah kiri, dan keseimbangan pasukan nampak sedikit terjejas dengan ketiadaan Alonso kan. Malang Sarr masuk ganti Azpi pun satu lagi.
Mungkin kalau Chalobah yang masuk ada perbezaan yang lebih ketara dari aspek kestabilan back three Chelsea kan. Fan Chelsea apa lagi? Komen lah. Aku nak tengok apa komen korang kat sini. Satu lagi benda, Tuchel cakap menarik perhatian aku adalah dia kata player kena rasa penat nak mampus lepas game. Indikasi kepada aku yang output fizikal daripada pemain Chelsea atas padang berkurangan berbanding awal musim ketika Chelsea masih lagi kompetitif dalam title race. Satu lagi katanya Chelsea main ibarat ketinggalan 2-0 dan bukan leading 2-0. Sebab lepas leading kebanyakan disiplin bertahan tu hilang dan tidak berapa compact, menjemput Wolves melakukan serangan antara faktor utama mereka dibolosi lewat dalam permainan. Aku faham tak ada Kante, tak ada Jorginho, tak ada Mount, tak ada Havertz dalam kesebelasan kali ni, tapi mana Chelsea yang menang dekat Bernabeu itu kan? Maksud aku dari aspek physical output dalam game untuk bermati-matian. Man of the match kau kena bagi Lukaku lah. Dan aku respect fans Chelsea yang masih lagi bagi muka dekat dia lepas statement dia pasal rindu gila Inter lah apa semua dekat Sky Italia dulu kan. Muka dia fresh gila weh. Masa Wolves berjaya skor gol penyamaan, nampak macam dia ada komitmen lah terhadap pasukan dan bukan sekadar pencapaian individu dia semata-mata kan. Lukaku satu-satunya player yang nampak penat nak mampus masa Tuchel ganti dia dengan Havertz. Brighton 4, Man United 0. Dengar cerita ada beberapa pemain Man United dalam kontrak diorang ada klausa potongan gaji 25% kalau tak layak ke Champions League. So kabarnya Ronaldo yang dah skor 18 gol dalam 30 game EPL musim ni antara pemain yang terkesan. Aku notice dia banyak gelak weh dalam game ni. Dia gelak sebab rakan sepasukan dia buat lawak ke? Ataupun dia tergelak sebab tertanya apa aku buat dekat kelab ni weh? Tepuk dada tanya selera je lah kan. Realiti dan hakikatnya Ronaldo pun sebahagian daripada masalah dalam game dengan Brighton tu kita kena akui antara game paling hambar Ronaldo musim ni. Chances yang dia dapat semua ke laut. First half ke, second half ke. Keputusan ini menjanjikan Man United akan mengakhiri musim ini dengan pungutan mata paling rendah dalam sejarah mereka sejak era Premier League bermula awal 90-an dulu. Ayat-ayat wajib kalau sembang Man United ini adalah no desire, bermaksud tak ada keinginan, tak profesional, berjalan sambil bersiul atas padang, sedangkan player Brighton dalam kawasan penalti kau. Seorang je player Man United yang aku rasa deserve dapat kredit semalam adalah Juan Mata lah. Yang nampak ada effort sikit kan. Dia seorang yang nampak beria. Yang lain-lain semua kalau tanya aku, release je kontrak, terus bayar pampasan, lepas tu kau overhaul balik, transfer window akan datang. Man United kan suka belanja lebih daripada sepatutnya. So apa salahnya kau lepaskan je player-player ni, bayar pampasan biar rugi sekali, jangan rugi berterusan. Rangnick pun satu. Tiap kali statement media dia 2 kali 5 je. Sama je macam Bruno punya statement. Macam dah dibahas. Kau sendiri tak ada karisma nak settlekan budak-budak ni dekat dressing room. Katanya hancur dan memalukan persembahan Man United kali ni. Tapi kau sendiri tak ada telur nak turunkan budak-budak akademi je terus. Kan? Kalau manager berani ada karakter, dah lama dah tak tahan perangai first team squad dia. Kan? Takkan ada kompromi dia. Better kau letak Shola Shotaya, Alvaro Fernandez, Garnacho, Ilanga, Mejbri, semua bagi main first team je. Kan? At least kau akan nampak dia orang fight. Kalah pun tak apa. Janji tak malu, kan? Hantar message yang lebih besar. Biar kau hantar message yang lebih besar kepada media, bukan sekadar kata-kata kau lepas game. Board Man United, kasih ke tak kasih, kau buat je. Kan? Alah, lagipun kau nak belah pergi Austria kan lepas ni kan. Konsultan dari jauh lah kata kan. Tak pastilah apa function dia daripada jauh kan. Players pun dah lama berhenti dengan cakap dia. Berdasarkan apa yang aku nampak atas padang setakat ni, Brighton punya rekod dekat laman sendiri hamba weh. Diorang tak menang dekat laman sendiri sejak Disember 26 dekat Stadium MX tu. Tapi aku rasa diorang dah rancang. Kita je lalai kawan-kawan. Diorang kata tak apa, kita tunggu je Man United datang sini, confirm menang. And Man United sekarang 5 game berturut-turut tewas dalam away game. Okey, sekarang kita sembang macam mana Brighton memalukan Man United. Dari minit pertama Brighton control game, control possession, control semua benda lah. Kan, tak boleh keluar kawasan sendiri. Gol pertama Brighton datang pada minit ke-15. Moises Caicedo rembat dari jarak jauh, celah kangkang Lindelof, punca De Gea tak nampak bola dan lambat bertindak. Walaupun rembatan tu bukanlah yang paling padu pun kan. Mamat Ecuador ni pernah dikaitkan dengan Man United awal musim 2021 tak silap aku, tapi lalah dia join Brighton. Gol pertama untuk Brighton musim ni lah kan, untuk Caicedo tu. Welbeck bekas Man United pun ada peluang keemasan nak skor gol kedua sebab first touch Varane yang sepatutnya dihukum, tapi nasib baik Welbeck rembat ke laut ni. Ronaldo sekarang ni 2 gol nak capai 700 gol peringkat kelab, tapi bila dapat peluang free kick jarak jauh, dia pula rembat jauh melewati palang gol dan memastikan Man United tak ada sebarang shot on target first half. Lepas tu carnival bermula lah kan dalam game ni. Rangnick try bawa masuk Cavani dengan Fred, ganti Ilanga dengan Matic, tapi tak ada function sebab Brighton sambung dominasi dalam second half. Tak sampai 4 minit apabila player Brighton yang tak pernah skor lagi semua beratur ambil peluang. Tadi Caicedo, kali ni turn Cucurella pula menerima hantaran cutback daripada Trossard, merembat ke bumbung jaring untuk gol kedua Brighton. Simple. Pascal Gross pun join the party. Lauk Man United 8 minit selepas gol kedua.
Hasil gerakan lancar ibarat Man City lah, dan melepaskan rembatan ke far post menewaskan De Gea untuk kali ketiga, gol ketiga Brighton. Kredit memang kau kena bagi kepada manager paling underrated lah dekat EPL, Graham Potter. Dan jangan terkejut dia dipancing oleh klub EPL top 6 lepas ni, dengan cerita dah ada kaitan dengan Spurs kan. Masuk sejam diorang beraksi, Trossard settlekan terus apabila Dalot buat clearance direct ke dada Trossard yang mula-mula nampak macam handball, tapi bila VAR check balik macam-macam angle, rupanya tak ada handball kan. Gol keempat Brighton. Dan memang Brighton tengah flying waktu tu. Brighton tak puas lagi kan, diorang try lagi cari lubang dalam barisan pertahanan Man United. Dalot memang nampak goyang, menghadiahkan peluang kepada McAllister, kena tiang sebelum Welbeck try lagi dari jarak 25 meter. Man United ada jugalah try nak dapatkan gol sagu hati, tapi Sanchez pula tengah on form kan, memang payah nak tembus. Termasuk percubaan Bruno Fernandes. Cavani ada skor tapi clear offside lah dari percubaan Maguire, dan setakat tu je lah threat dari Man United. Itu pun ketika Brighton dah leading jauh dan memperlahankan tempo permainan, membenarkan Man United kontrol bola kan. Man United kini dah bolos 56 gol musim ni, rekod paling buruk mereka sejak 1979. Paling kelakar bila dah kena 3-4 biji, Rangnick memilih untuk masukkan Maguire dalam banyak-banyak orang. Kononnya nak stabilkan balik barisan pertahanan lah. Kat situ kau boleh rangkumkan musim Man United ni lah, bila bergantung kepada pemain pertahanan paling dikritik dalam situasi dah kena bantai 3-4 gol. Apa yang ketara sekarang masalah Man United bukan Maguire seorang, tapi semua kan. Varane, Lindelof, Dalot, Telles semua buat hal sama-sama kali ni. And now dah rasmi lah, Man United dah tak boleh layak secara matematik ke UCL. Kalau ada yang masih berharap lah kan. Tempat ke-6 pun tak tentu, sebab West Ham sekarang ni mungkin beria game in hand selepas tersingkir Europa League semi-final baru-baru ni kan. Siap-silap Man United main Europa Conference League masa depan. Kesilapan Rangnick lah yang membawa kepada 3 gol yang bermula awal second half tu, mengubah formasi kepada 4-4-2. Tapi kau suruh main compact, 4-4-2 tapi suruh main compact. Maybe tu sebab budak-budak ni abaikan apa yang dia cakap. Kena akui, pressing Brighton antara yang terbaik dalam EPL, dan ada stat yang membuktikan diorang ni dalam top 6 tak silap aku untuk pressing semata-mata. Tak ada chance langsung Man United nak settle down bila dapat bola, kecuali selepas diorang dah leading 3-4 gol. Man of the match bagi aku antara Trossard dengan Caicedo. Caicedo tenang, kontrol tempo bahagian tengah, merantai pergerakan Juan Mata. Bruno Fernandes, dia lebih kurang macam peranan Bissouma lakukan kepada Son tempoh hari ketika Brighton bertemu dengan Spurs kan. Trossard pula dia lebih kepada general di bahagian serangan. Dia assist 2 gol, dia score sebiji, 4 gol dalam 5 perlawanan terakhir. Betulkan aku kalau salah. Tapi stats Caicedo memang next level weh. 48 touches, 31 hantaran. Yang tepat, 5 perebutan bola dimenangi, 1 gol. Kesimpulannya, betul lah kata fans Man United yang canting dekat Stadium Brighton tu. Dia kata, korang memang tak layak pakai jersey Man United. Fans Man United, komen dekat bawah, geng. Kalau ada aku terlepas apa-apa momen penting ke, maklumlah aku review banyak game Next, Liverpool 1, Spurs 1. Quadruple yang mungkin akan menjadi sekadar treble League Cup dan bukan treble title EPL. Aku bangun pagi tadi, ramai fans Liverpool DM aku dekat Insta mengharapkan Newcastle boleh mengalahkan Man City dengan harapan aku kononnya boleh pengaruh result game Man City lawan Newcastle. Aku cuba kawan-kawan, okay? Tapi tak janji sebab City ibarat singa yang terluka ketika ini. So, diorang mungkin akan mengaum lah balik dekat Etihad ni kan. Tapi kredit kena bagi budak-budak Klopp ni lah. Walaupun ketinggalan 1-0 dengan baki 20 minit perlawanan, diorang apply pressure, tekanan tanpa henti. Dan segala apa tenaga yang tinggal lah kan, daripada faktor kepenatan, kebangkitan pertengahan minggu lawan Villarreal. Fans Liverpool kat Anfield ibarat minta sedekah weh, tolonglah skor gol kemenangan demi meneruskan impian quadruple yang bagi aku sebenarnya masih lagi open, masih realistik walaupun seri kan. Tapi kalau City kalahkan Newcastle, mereka akan punya kelebihan 3 mata yang berharga. Bagi aku, game sebesar ini datang pada waktu yang tak best lah untuk Liverpool. Spurs adalah tim yang dah drill dengan asas bertahan dan menyerang dari situasi serangan balas. Diorang ni jenis pasukan yang banyak bersabar mengejar bayang-bayang dalam game, tapi diorang dah biasa dengan sistem tersebut kan. Players diorang dah capai fitness level yang mampu main macam tu 90 minit, lagi-lagi tanpa gangguan pertandingan dekat Eropah seperti mana Liverpool sedang karungi ketika ini. Kalau nak tengok possession Liverpool yang pegang lebih 60% bola bukan ukuran sebenar-benar lah game ni. Tengok shots on target 3 sama, walaupun Liverpool ada 22 shots berbanding 8 je untuk Spurs, sebab possession semata-mata kan. Klopp jumpa tim yang terdesak juga macam diorang, nak 3 mata demi layak ke top 4, dan atas dasar itulah kau dapat game macam ni. Fight habis-habisan di antara dua pasukan dengan taktikal yang berbeza kan. Aku rasa Liverpool dah bagi segala-galanya dalam game ni, termasuk senjata utama Luis Diaz. Tak dinafikan Liverpool menguasai permainan, tetapi mereka bertemu pasukan yang paling liat setakat ni. Dan kalau sebelum ini kau tengok City dan Liverpool berbalas kemenangan,
Kita tunggu je siapa yang akan kelip mata dulu. Dan akhirnya Liverpool yang kelip dulu melalui roadblock. Dari kick off lagi, pressing Liverpool terhadap backline Spurs tu nampak seolah-olah tunggu masa je Spurs nak kena. Tapi pada waktu yang sama, tiap kali serangan balas Spurs melalui Kane, Son atau Kulusevski dilihat sebagai threat paling besar, mengetahui kualiti Son dan Kane dalam situasi 1 lawan 1 kan. So kita nampak Liverpool yang overload Spurs tapi dengan cara berhati-hati lah. Tak payah fikir jauh, tengok je rekod Spurs lawan City dengan Liverpool sebelum ni. Menang double ke atas City termasuk dekat Etihad dan seri dengan Liverpool dekat Tottenham Hotspur Stadium adalah indikasi kekuatan Spurs yang sebenar. Keupayaan dan senjata Spurs dalam situasi serangan balas bagi aku adalah kelebihan paling besar mereka. Kita dah jangka awal game highline Liverpool dan kawasan trend tu mungkin akan menjadi lubuk lah buat Spurs dalam serangan balas, dan itulah yang sebenarnya berlaku dalam satu-satunya jaringan Spurs. Sebelum gol Son tu lagi dalam first half, ada momen Kane cross untuk Son memaksa Alisson keluar dari kawasan gol dia, bertindak seawal minit ke-7. Selang lagi 7 minit, Liverpool kena berterima kasih lah kepada Hendo kan, melakukan hadangan yang memang world class bagi aku dari rembatan kaki kiri Harry Kane. Peluang pertama Liverpool cuma muncul pada pertengahan first half tu dari situasi bola mati. Sepakan penjuru robo menemui Van Dijk, free header tapi jauh tersasar. Selang lagi 6 minit, ada lagi chance Sessegnon kelang kabut hampir menghadiahkan Salah peluang keemasan. Tapi Spurs memanggil kepada kecemerlangan Hugo Lloris kali ni. Liverpool struggle nak cipta peluang dari open play first half, tapi 7 minit sebelum tamat first half, satu lagi sepakan penjuru situasi set piece, Trent pula yang ambil dan Van Dijk sekali lagi melonjak menanduk ke palang Spurs. Peluang terbaik Liverpool waktu itulah kan. 2 minit lepas tu Lloris terpaksa bertindak lagi menyelamatkan percubaan Luis Diaz pula. Threat Spurs masih ada dan seminit selepas tu Son melepaskan diri, tapi apabila berhadapan dengan Van Dijk, dia release bola kepada Højbjerg yang melepaskan satu rembatan rendah yang membuat Alisson terkapai-kapai terkena tiang gol Liverpool. 12 minit selepas bermulanya second half, apa yang dirisaukan fans Liverpool tu menjadi kenyataan. Bila Emerson Royal clear bola dari bawah yang tak nampak bahaya pun, tapi kualiti Kane kontrol bola, first touch dia maai. Dialah yang mencipta peluang tersebut. Dia mula-mula terfikir aku nak shoot ke aku nak pass kan. Lalas dia sedar Sessegnon tak dikawal dekat sebelah kiri, tak ada marker. Dia lorongkan bola kepada Sessegnon, set up Son yang tidak dikawal betul-betul dalam kawasan penalti untuk skor gol pertama perlawanan. Itu adalah gol ke-20 Son dan cuma 2 gol sekarang ni belakang Salah sekarang untuk perebutan Golden Boot EPL. Oh, satu lagi, tak ada satu pun gol Son merupakan sepakan penalti ya kawan-kawan. Kadang-kadang aku rasa Son tak dapat kredit seperti mana Harry Kane dapat atau player Eropah yang lain. Tak ada klub yang try nak sambar dia pun, ataupun mungkin aku yang tak dengar lah kan. Aku pelik bila aku dengar transfer rumours tak ada nama Son, sedangkan dia aset paling besar Spurs bagi aku. Okey, sambung game. Selang 2 minit gol Son tu, Spurs ambil tambah lagi sebiji. Sessegnon berganding dengan Son sekali lagi, tapi sentuhan Sessegnon kali ni berat sedikit, sekadar melantun pada kaki Son keluar untuk sepakan gol Liverpool. Lepas tu memang all the way Liverpool lah kan. Segala apa modal yang ada digunakan untuk kebangkitan. Ben Davies main macam Ruben Dias blocking rembatan Salah. Minit ke-73 muncul momen yang paling dinanti-nantikan fans Liverpool. Luis Diaz dapat bola luar kotak penalti, menari-nari depan pemain Spurs dan melepaskan rembatan yang merupakan heavy deflection daripada Rodrigo Bentancur dan masuk mengelirukan Lloris untuk gol penyamaan Liverpool. Anfield gemuruh waktu tu, meraikan harapan kan, harapan untuk bangkit last 15 minit boleh skor gol kemenangan. Klopp pun semangat tumbuk angin kan, tapi harapan tu makin lama makin sama lah kan, kerana keupayaan Spurs bertahan memang kau kena puji lah kan. Silap-silap peluang Højbjerg last minute tu boleh mencuri 3 mata, tapi dia memilih untuk menanduk balik ke arah rakan sepasukan dan bukan ke arah gol. Sayang kan, apa-apa pun fair result lah bagi aku, kerana 2 jenis kekuatan yang kita nampak pada hari ini. Dominasi Liverpool satu, serangan balas dan kekebalan barisan pertahanan Spurs adalah satu lagi. Pendek cerita, plan Conte berjaya lah main dekat Anfield walaupun terlepas peluang kutip 3 mata penuh. Jota yang masuk second half pun struggle kerana betapa compactnya tim Conte ni dalam bertahan, susah nak cari ruang. Klopp sendiri akui counter attack Spurs luar biasa kan. Walaupun dia tak minat corak permainan Conte, tapi itu adalah game plan masing-masing. So kita kena respect lah, kita kena akui kemampuan Spurs dan Conte. Salah yang aku anggap boleh pocket Sessegnon dan Ben Davies sebelum game pun dinafikan sekali lagi. Dah berapa game dah ni Salah tak function seperti mana Salah yang kita tahu mampu function kan. Luis Diaz is the future of Liverpool lah. Itu realitinya. Dia bukan sekadar first choice dalam front three Liverpool, tapi dia adalah senjata utama bagi aku sejak perpindahan dia pada bulan Januari dari Porto.
Dia dah skor 6 gol setakat ni, walaupun dia tidak beraksi dalam semua game. Untuk Spurs pula, North London Derby akan menjadi penentu. Kuasa walaupun Arsenal mempunyai advantage game in hand dan juga kelebihan mata, tapi bagi aku Spurs adalah tim yang jauh lebih bersedia untuk cabaran UCL musim depan. Son Heung-min dah mula menjadikan Liverpool dan City tim kegemaran dia nak skor dan assist. 2 gol dalam 2 game lawan Liverpool musim ni, 1 gol 1 assist lawan City musim ni. Dahsyat weh. Kunci kejayaan Spurs kali ni adalah double up yang aku nampak diorang buat dalam situasi merantai Diaz, Mane dan juga Salah. Setiap kali diorang dapat bola, mungkin itu adalah taktikal yang paling efektif dilakukan oleh Antonio Conte. Taktik ni menjadi, tapi membuka ruang sebenarnya. Namun dengan ketiadaan Naby Keita dalam pasukan, aku percaya Naby Keita ni lebih gemar drive bola ke depan kan. Dia suka dribble kan, berbanding Hendo yang memang suka offload bola kan. So itu mungkin perbezaan kesukaran yang Liverpool hadapi dari situasi compact lah. Dua-dua ada kelebihan masing-masing, tapi impact Hendo dalam game ni kau tak boleh nak nafikan lah, dengan beberapa interception yang sangat penting, blocking dan sebagainya. Trent yang kerap dikritik tak boleh defend one on one, kali ni membuktikan pada aku dia mampu sebenarnya. Selain daripada gol Son yang datang daripada kawasan yang dia sepatutnya marking Sessegnon, aku nampak dia tak goyang dengan kehadiran Son sepanjang game. Delivery dengan distribution Trent tak payah sembang lah, memang world class kan. Pressing Liverpool bila Spurs cuba main daripada bawah, kadang-kadang aku rasa menakutkan kalau kau jadi fan Spurs. Membuat aku terfikir juga, Spurs aku rasa lagi selesa bila diorang tanpa bola sebenarnya. Sekali lagi, sedar tak sedar perubahan taktikal Klopp yang membawa gol penyamaan Liverpool. Dia masukkan Tsimikas ganti Robo dekat bawah, lepas tu Jota ganti Hendo, terus jadi front four overload sambil Thiago dengan Fabinho main sebagai midfield 2. Overload itulah yang memaksa gol penyamaan di mata aku lah. Menyedari benda tu, Conte start parking bus dalam 10 minit yang terakhir. Settle. Alright geng, ada 2 lagi game Ahad aku hutang recap, tapi minta budi baik korang dulu like, share, subscribe video aku ni. Komen dekat bawah pendapat korang, tak setuju dengan aku pun tak ada hal. Raikan pendapat berbeza, itu paling simple. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert. Aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Burn TV.